Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Kemboja, yang mana Malaysia menang 3-1. Gol dijaringkan oleh Safawi, Ahya dan juga Kogi. Pada perlawanan ini adalah perlawanan pertama untuk Malaysia dalam saingan AFF Suzuki. Tahniah untuk Malaysia sebab menang. Akan tetapi ada beberapa perkara yang masih lagi perlu diperbaiki. Yang mana pada perlawanan ini kita boleh lihat Kemboja mempunyai struktur perlawanan lebih baik, iaitu mereka mempunyai corak permainan yang lebih baik daripada pasukan Malaysia, dan mereka juga mampu untuk mengawal perlawanan dengan lebih baik daripada pasukan Malaysia. Cuma sayangnya di barisan hadapan Kemboja, mereka gagal untuk memanfaatkan dan melakukan percubaan-percubaan yang berbahaya ke arah gawang Malaysia yang dikawal oleh Khairul Fahmi. Manakala Malaysia adalah pasukan yang mampu untuk melakukan serangan yang berbahaya dan berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menjaringkan gol. Tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia. Apakah kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Malaysia pada perlawanan ini? Yang pertama adalah tentang bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri pasukan Malaysia pada perlawanan ini, iaitu sayap kanan Safawi Rashid dan juga sayap kiri Ahya Rashid, yang mana kedua-dua pemain ini menunjukkan satu prestasi yang agak memberangsangkan pada perlawanan ini, yang mana kita boleh lihat di bahagian kanan Safawi sering melakukan dribble ataupun cut-in yang menarik ke bahagian kotak penalti pasukan Kemboja, dan beliau juga banyak melakukan hantaran di belakang pertahanan pasukan Kemboja, dan beliau juga banyak melakukan switch play untuk mencari Ahya Rashid di bahagian kiri. Itu menunjukkan yang Safawi menunjukkan satu performan yang baik selepas pulih daripada kecederaan, dan yang paling penting adalah tentang Ahya Rashid di bahagian kiri, yang mana pada perlawanan ini boleh dikatakan Ahya Rashid memang boleh dikatakan sebagai man of the match apabila beliau beraksi sebagai pemain sayap kiri yang agak cemerlang pada perlawanan ini, yang mana kita boleh tengok gelecekan yang dilakukan oleh Ahya Rashid telah memberikan masalah utama kepada pertahanan Kemboja, dan apa yang paling memberangsangkan adalah beliau berjaya untuk memberikan satu penalti kepada Malaysia dan juga berjaya untuk menjaringkan satu gol untuk pasukan kebangsaan kita. Jadi apa yang boleh saya katakan, yang pertama adalah bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri Malaysia pada perlawanan ini memang hidup pada first half dan juga second half. Itu yang pertama yang boleh saya puji. Yang kedua, apa yang boleh saya puji adalah tentang pertukaran pemain yang dilakukan oleh Tan Chee Ho, yang mana kita boleh lihat Tan Chee Ho melakukan pertukaran seawal minit ke-25, yang mana beliau mengeluarkan Junior Estal dengan menggantikan Mukairi Ajmal, yang mana tempat Junior Estal diambil alih oleh Badrul Bahtiar untuk bermain sebagai defensive midfielder dan meletakkan Mukairi Ajmal sebagai pemain nombor 8 ataupun sebagai central midfield. Dan Mukairi Ajmal dan juga Badrul Bahtiar berjaya untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik selepas Junior Estal agak kucar-kacir mengawal bahagian tengah seawal 25 minit yang pertama, yang mana kita boleh tengok Junior Estal tak mampu untuk beraksi sebagai defensive midfielder dengan baik pada perlawanan ini, dan kemasukan Mukairi Ajmal dan Bad menggantikan tempat Junior Estal dan Mukairi bermain di tempat Badrul Bahtiar menunjukkan satu improvement yang sangat baik di bahagian tengah. Dan yang ketiga adalah mengenai Syafiq Ahmad, yang mana pada perlawanan ini boleh dikatakan Syafiq Ahmad punya work rate ataupun kerja keras di atas padang menunjukkan satu aksi yang sangat cemerlang, yang mana beliau boleh dikatakan cover keseluruhan padang dan bermain dengan bersungguh-sungguh, dan beliau juga mempunyai passing ability dan juga vision yang sangat menarik selepas berjaya untuk mencipta satu assist kepada Ahya Rashid untuk gol kedua pasukan kebangsaan kita. Memang pujian patut diberikan kepada bahagian midfield kita yang diketuai oleh Badrul Bahtiar, Mukairi Ajmal dan juga Syafiq Ahmad pada perlawanan ini. Dan yang keempat, apa yang boleh saya puji lagi adalah mengenai bahagian fullback Malaysia, iaitu bahagian pertahanan kanan dan juga bahagian pertahanan kiri, yang mana untuk bahagian pertahanan kanan Rizal Ghazali bermain dengan sangat baik pada perlawanan ini. Daripada segi bertahan, beliau bermain dengan baik. Daripada segi membantu bahagian serangan, beliau juga bermain dengan sangat baik. Kita boleh lihat gol yang ketiga dihasilkan oleh Kogi adalah satu true pass yang dilakukan oleh Rizal kepada Lokman, dan Lokman beat pertahanan pasukan Kemboja lalu melakukan cutback mencari Kogi ke dalam kotak penalti. Manakala untuk Syahmi juga beliau banyak melakukan overlapping dan juga
membantu ataupun support bahagian hadapan dengan sangat baik. Cumanya beliau sedikit kelelahan apabila beliau berkeseorangan untuk bertahan di bahagian kiri. Yang mana kita tengok pada perlawanan ni Kemboja banyak melakukan serangan di bahagian kiri untuk menyerang pasukan Malaysia melalui tempat Syahmi Safari. Dan Syahmi Safari agak gelabah dan juga agak tidak beberapa selesa bermain di bahagian kiri. Bahkan beliau juga tidak terlalu mendapat support daripada Ahyar ataupun Safawi untuk track back ataupun membantu beliau defend. Tu sebab kita nampak belah kiri Malaysia ni agak bocor pada perlawanan semalam pada perlawanan malam ni. Akan tetapi secara overallnya untuk bahagian kanan, pertahanan kanan dan juga pertahanan kiri, Rizal dan juga Syahmi menunjukkan performan yang baik in term of attacking, in term of supporting play, dan juga daripada segi bertahan Rizal lebih better daripada Syahmi lah. Sebab Syahmi memang kena bertahan sahaja sebab kena serang melalui pasukan Kemboja di bahagian kiri tersebut. Itu yang seterusnya yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia. Dan apa yang boleh saya katakan lagi untuk pasukan Malaysia adalah pertukaran yang dilakukan oleh Tan Chee Ho dengan membawa masuk Luqman Hakim mengganti Guilherme Di Paula. Yang mana boleh saya katakan Luqman Hakim menunjukkan kepada Di Paula bagaimana beliau ingin menjadi seorang striker. Yang mana kita boleh tengok apabila Luqman Hakim bertemu dengan pertahanan dalam situasi one on one ataupun dalam situasi 1 lawan 1, Luqman Hakim tidak akan berpatah balik untuk membuat back pass seperti Di Paula. Yang mana Di Paula bila dapat situasi 1 lawan 1, beliau akan cuba cover balik tempat body dia dan pusing ke belakang dan lakukan back passing. Tetapi Luqman Hakim masuk bila ada situasi 1 lawan 1, beliau akan cuba beat pemain lawan itu dengan kepantasan dan juga dengan body yang dia ada dan lakukan cutback ke dalam kotak penalti untuk menjaringkan gol yang ketiga untuk pasukan Malaysia. Boleh saya katakan itu memang yang terbaik lah untuk pasukan Malaysia pada perlawanan ni. Akan tetapi Malaysia masih lagi ada masalah yang perlu diperbaiki untuk perlawanan yang seterusnya. Terutama sekali apabila berjumpa dengan pasukan seperti Vietnam, Indonesia dan juga Laos. Apakah kelemahan ataupun apakah benda yang perlu Malaysia perbaiki adalah yang pertama di bahagian centre back, iaitu bahagian centre back iaitu gandingan Aidil dan juga Syahrul Saad pada perlawanan ni menunjukkan satu kelumpungan yang agak-agak dahsyat lah, yang mana mereka punya chemistry, persefahaman tidak ada dan mereka banyak ball watching, mereka tidak terlalu agresif, kemungkinan besar mereka berdua tidak fit untuk bermain dalam high intensity game. Dan kita boleh nampak bahagian centre back tu sering menjadi lubuk kepada pemain-pemain Kemboja. Namun nasib baiklah kita ada Khairul Fahmi, Riza Ghazali dan juga Syahmi Safari dan juga Badrul Bahtiar yang bermain sebagai defensive midfielder untuk cover balik mereka punya tempat ketika mereka meninggalkan tempat mereka untuk melakukan pressing sehingga lebih garisan tengah. Kita boleh tengok Syahrul Saad naik pressing sampai tinggi sangat kan, sampai lupa nak balik dan sebagainya. Jadi Tan Chee Ho perlu fokus untuk memastikan yang tempat centre back ni perlu diperbaiki sebelum game-game penting menentang Vietnam dan juga Indonesia. Kalau tidak, kemungkinan besar kita akan dibolosi dengan mudah. Itu yang pertama untuk kelemahan pasukan Malaysia. Kelemahan yang kedua adalah di bahagian defensive midfielder, yang mana kita kekurangan midfielder dan pemain yang boleh beraksi sebagai nombor 6. Kita juga kurang player yang mempunyai ability untuk bermain sebagai pemain nombor 6 pada perlawanan ni. Kita boleh tengok Tan Chee Ho cuba letak Junior Estal, tetapi Junior Estal gagal untuk menjalankan tugas dengan baik. Tetapi Tan Chee Ho cepat nampak benda tu, Tan Chee Ho ubah dengan bawa masuk Mukeri dan gantikan Bat di tempat Junior dan Mukeri main tempat Bat, dan Bat berjaya menjalankan tugas sebagai defensive midfielder dengan baik. Cumanya beliau sedikit kurang support daripada bahagian tengah lah, sebab Bat terpaksa duduk terlalu deep ke bawah untuk membantu bahagian pertahanan, terutama sekali apabila Syahrul dan juga Aidil seringkali meninggalkan position dan seringkali tak berada dalam kedudukan yang betul dan seringkali ball watching lah pada perlawanan ni. Itu kelemahan yang Malaysia perlu perbaiki. Dan kelemahan yang terakhir Malaysia perlu perbaiki adalah di bahagian striker. Kemungkinan besar Tan Chee Ho boleh gunakan Syaril ataupun Luqman untuk next game berbanding Di Paula. Di Paula untuk first half saya boleh katakan beliau bermain dengan agak baik lah. Daripada 5 bintang saya boleh bagi 2 atau 3 bintang sebab beliau bermain dengan cover, dia turun deep ke bawah dan sebagainya. Tetapi secara overall as a striker dia cepat pancit
dan dia juga tak banyak improvement ataupun tak banyak penlibatan daripada segi berada dalam kotak penalti. Yang mana kita boleh tengok apabila player-player di bahagian kanan atau kiri nak crossing ataupun nak passing ke dalam kotak penalti, Di Paula seringkali berada dalam kedudukan yang tidak betul. Positioning beliau lambat, bahkan Di Paula punya decision making untuk melakukan sesuatu hantaran ataupun shooting juga agak lambat pada perlawanan itu. Secara overallnya Malaysia bermain dengan bagus. Sayap kanan hidup, sayap kiri hidup. Bahagian tengah Syafiq Ahmad, Mukeri dan juga Badrul mempunyai work rate yang tinggi. Bahagian pertahanan kanan, bahagian pertahanan kiri hidup. Cumanya bahagian tengah, bahagian pertahanan tengah agak sedikit hilanglah, tak nampak sangat pada perlawanan ni. Dan pujian lagi satu saya lupa nak bagi adalah kepada Khairul Fahmi, yang mana Khairul Fahmi juga menjadi watak penting kepada kemenangan 3-1 pada perlawanan ni, yang mana dia banyak melakukan penyelamatan yang berbahaya yang dilakukan oleh pasukan Kemboja. Itu untuk pasukan Malaysia. Untuk pasukan Kemboja pula, apa yang boleh saya katakan pada perlawanan ini adalah Kemboja bermain dengan sangat baik. Daripada segi struktur ataupun corak permainan, mereka mampu menunjukkan kepada kita yang mereka ada struktur untuk menyerang dan mereka ada struktur untuk bertahan. Tetapi yang menjadi masalahnya apabila barisan hadapan mereka gagal untuk melakukan ataupun memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk convert peluang tersebut kepada jaringan. Kita boleh tengok apabila Kemboja masuk dalam kotak penalti, mereka sedikit lambat untuk buat decision, iaitu nak shoot ataupun nak passing, dan mereka juga sedikit lambat untuk support pemain-pemain berada di bahagian hadapan. Tetapi secara overallnya, daripada control game, ball position, mereka sangat cemerlang pada perlawanan ini. Kelemahan mereka adalah mereka lambat untuk react dengan bola dan mereka lambat untuk react dengan situasi keadaan sekeliling padang. Itu yang menyebabkan Malaysia boleh manfaatkan peluang-peluang yang ada. Kita boleh tengok gol Ahyar, mereka lambat untuk cover balik mereka punya tempat, kena counter, mereka tak agresif. Dan gol Kogi, mereka lambat untuk challenge ball, mereka membiarkan Lokman buat cutback, mereka membiarkan Kogi berkesorangan dalam kotak penalti. Itu benda yang mereka boleh improve lah. Dan apa yang boleh saya cakap, dengan struktur ataupun bentuk corak permainan Kemboja ni, dalam 1 ataupun kedua tahun lagi, mungkin Kemboja akan menjadi salah satu pasukan yang berbahaya di Asia Tenggara di bawah kendialan Ryu Hirose dan juga Keisuke Honda. Secara overallnya, Malaysia bermain mampu untuk manfaatkan peluang yang ada, tetapi banyak benda yang perlu improve. Dan Kemboja pula bermain dengan struktur bola yang lebih baik daripada Malaysia. Cumanya sayang, mereka gagal untuk manfaatkan peluang-peluang yang ada di hadapan. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.